Sudah ramai orang yang menziarahi Aki Sahak semasa saya sampai bersama isteri saya dan Sali. Sepanjang jalan untuk ke rumah Aki Sahak, saya berfikir bagaimana Aki Sahak boleh muntah darah. Bagaimanapun, saya belum dapat memastikan macam mana keadaan Aki Sahak yang sebenarnya. Hendak bertanya pada Sali pun saya fikir tidak penting. Lagipun Sali dalam keadaan yang gelabah, tidak tahu apa mahu dibuat. Bila Abang Amut suruh memanggil saya, dia pun panggil. Mak Dah Saudah suruh dia panjat kelapa, ambil buah kelapa muda. Pun dia panjat. Itu sahaja yang dia tahu. Dia hanya menurut perintah sahaja. Ketika saya masuk mendapatkan Aki Sahak, saya lihat Abang Amut ada duduk di kepalanya, manakala Tonel sedang menjudukan air kelapa muda yang dijampi oleh Abang Amut. Macam mana boleh jadi macam ni? Saya duduk di sebelah Tonel. Dah geruh macam mana pula? Sahut Aki Sahak tenang. Saya lihat beberapa helai kain yang sudah basah dengan darah yang keluar dari mulut Aki Sahak. Teringat saya kepada kata-kata Aki Sahak semasa terdengar bunyi air yang disedut dekat lombong semasa anak Abang Amut mati lemas. Aki Sahak pernah menyebut, puaka lombong mahukan geruh dia. Bererti puaka lombong mahukan Aki Sahak sendiri yang menjadi galang ganti. Hairan juga saya bagaimana Aki Sahak boleh terlalai sehinggakan puaka lombong dapat mengganggu dia. Tetapi ini bukanlah mustahil kerana manusia ini ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Musuh manusia akan sentiasa menunggu kelemahan itu. Begitulah yang terjadi kepada seorang ulama di Seremban, iaitu Mufti Negeri Sembilan. Saya mendapat tahu Allahyarham merupakan ulama yang doanya selalu menolong orang ramai. Tetapi beliau juga mengembuskan nafas akibat muntah darah juga. Jadi, tidaklah heran perkara yang sama boleh berlaku ke atas Aki Sahak. Sedangkan ulama besar seperti Mufti itu pun bila sampai masanya tidak dapat mengelak dari geruh. Apakan pula Aki Sahak yang cuma belajar pondok? Semuanya telah ditentukan oleh Allah. Bagaimanapun Aki Sahak masih lagi kelihatan segar walaupun darah banyak keluar dari mulutnya. Buatlah apa-apa yang patut, Ustaz, bisik Abang Amut perlahan. Saya tidak menyahut. Saya memerhatikan pelupuk mata Aki Sahak. Pelupuk mata itu masih lagi segar, cuma bibirnya yang agak lebam sedikit. Ada juga di antaranya yang mengatakan Aki Sahak terkena kelintasan, yakni dilangkau oleh hantu raya ataupun hantu tinggi. Ada juga yang menuduh puaka lombong membalas dendam. Tetapi pada pendapat saya, jenis-jenis syaitan ini tidak akan berani mengganggu Aki Sahak, memandangkan amalannya yang selama ini sudah cukup kuat merinding dirinya. Boleh jadi syaitan digunakan oleh orang-orang yang berilmu untuk menyempurnakan tugasnya. Inilah yang boleh memporak-perandakan manusia. Arwah Tok Haji iaitu Tok Aki saya juga pernah menghadapi perbuatan orang-orang yang berilmu menggunakan syaitan bagi memenuhi kehendak mereka. Tok Haji ini dilahirkan di Sumatera. Kemudian dia berhijrah ke Tanah Melayu. Dia sudah berkahwin di Semenyih, di Singapura dan di Kota Tinggi. Kemudian menetap pula di kampung saya. Semasa dia menikah dengan nenek saya, Tok Haji sudah pun berumur hampir 60 tahun. Manakala nenek saya baru berumur 18 tahun. Tetapi itulah jodoh namanya kan. Tok Haji kekal dengan nenek saya sehinggalah ke akhir hayatnya. Disebabkan Tok Haji berkahwin muda, maka adalah orang yang iri hati dengannya. Dalam satu kenduri di rumah seorang kawannya, dia telah dihidangkan dengan kopi. Sebelum kopi itu diunjukkan kepadanya, Tok Aki sudah tahu bahawa yang diberikan kepadanya ialah racun santau. Bagaimanapun Tok Haji tidak boleh mengelak dan dia mesti meminumnya juga. Wah, sedap betul kopi ni, kata Aki bila menghirup kopi tersebut. Orang ramai yang menyaksikan tidak tahu apa yang berlaku. Setelah diminumnya, Tok Haji seperti biasa sahaja. Tidak ada apa-apa yang berlaku ke atas dirinya. Tetapi tidak semena-mena anjing di bawah rumah terjerit-jerit lalu mati dengan darah yang mengalir di mulutnya. Selepas itu beberapa kali Tok Haji telah diuji dan dia terpaksa meminumnya sekalipun diketahuinya air tersebut telah pun dibubur racun santau. Arwah Tok Haji memberitahu saya, racun santau ini dibuat oleh manusia dari serbuk kaca yang mempunyai ibu. Kadang-kala orang yang menyimpan santau ini tidak perlu membuburkan sendiri racun santau tersebut. Memandailah dengan menyeru sahaja, maka ibu racun itu akan terbang seperti lipas dan memasukkan racun santau berkenaan ke dalam makanan mangsanya.
Sebab itulah ayah saya tidak mahu mengetahui tentang racun santau kerana katanya sesiapa yang sudah mengetahui, maka dugaan sentiasa mengganggu seperti arwah Tok Haji. Bagaimanapun, ayah saya pernah juga mahu diduga semasa saya bersamanya mengikuti orang bertakbir raya pada malam hari raya. Tiba-tiba gelas yang dihulurkan kepada ayah saya meletup dan pecah. Air kopi dari gelas itu menimpa kepala saya. Semua orang menyangka pipi dan muka saya melecur terkena air panas. Tetapi apa yang saya rasakan adalah sebaliknya. Air kopi itu sejuk seperti dimasukkan ketul air batu. Rupanya ayah saya tidak mengambil ilmu santau dari Tok Haji yang mesti diminum kalau mengetahui santau ada di dalamnya. Ayah saya mempelajari doa supaya tidak sampai untuk diberikan kepadanya. Walaupun Tok Haji dapat mempertahankan dirinya dari racun santau, tetapi apabila akhir hayatnya bisa racun santau itu akan naik semula, dia tercungak-cungak seperti itik kena sembelih sehinggalah nafasnya yang terakhir. Inilah yang saya fikirkan. Kalau apa yang dialami oleh arwah Tok Haji dilakukan oleh Aki Sahak, mana tahu bisa racun santau yang mengancamnya sekarang sudah bertahun-tahun dulu dihirupnya. Mungkin dia terpaksa menghirupnya seperti arwah Tok Haji kerana amalannya terpaksa meminum juga. Hal demikian bukan berlaku ke atas orang-orang yang mendalami ilmu agama sahaja. Malah bomo-bomo terkenal juga mengalaminya. Seorang sahabat saya telah mempelajari ilmu mempertahankan diri dari racun santau ini dari ayahnya yang seorang bomo. Seorang sahabat saya berkhidmat di dalam pasukan askar. Ketika dia menuntut dari ayahnya, dia masih di kampung lagi dan menoreh getah. Pernah juga dia mengajak saya untuk menuntut dari ayahnya ilmu mempertahankan diri. Tetapi entah mengapa hati saya enggan saja mahu mempelajarinya. Mungkin kerana saya lebih tertarik dengan pelajaran agama dari arwah Tok Haji, menyebabkan saya tidak tertarik hati dengan ilmu-ilmu bomoh ini. Lagipun saya tidak berniat langsung untuk menjadi bomoh, seperti kawan saya itu. Malah dia sendiri apabila menyertai pasukan askar, langsung melupakan terus cita-citanya mahu menjadi bomoh. Selepas sahaja dia tamat melalui ujian ilmu mempertahankan diri dari racun santau, satu hari apabila dia balik dari menoreh getah, dia terasa haus lalu meminta air dari emaknya. Oleh kerana emaknya lewat membawakan air, maka kawan saya terpandangkan botol aiskrim soda. Pada sangkaannya tentulah aiskrim soda. Dia pun tidak tangguh lagi lalu menghirupnya hingga habis botol. Apabila emaknya keluar, alangkah terperanjatnya orang tua itu kerana yang diminum oleh kawan saya itu ialah cuka getah yang baru sahaja dibeli oleh emaknya. Kelam kabut emaknya menyaksikan kejadian tersebut. Tetapi tidak ada apa-apa pun yang merosakkan dia. Kawan saya hanya tersenyum saja selepas meminum cuka getah tadi. Tidak tahulah bagaimana dia sekarang kerana sudah lama saya tidak berjumpa dengannya. Dia pun sudah berkahwin dengan orang Keluang di Johor. Jadi jaranglah saya dapat bertemu dengannya. Cubalah buat apa-apa Ustaz, desak Abang Amut lagi. Aki Sahak tersandar pada bantal. Dia kelihatan letih sedikit, tetapi matanya tetap segar. Dia tersenyum memerhatikan saya yang sudah ada di sisinya. Takkan kau nak biarkan Aki macam ni? Tangannya menampar lutut saya. Saya tidak juga menyahut. Menghadapi orang berilmu seperti Aki Sahak bukanlah mudah. Kadang-kala dia sengaja mahu menguji seseorang walhal dia memang tahu bagaimana mahu mengatasinya. Tidak ada langsung tanda-tanda dia di dalam kesakitan apabila saya mula-mula menjengah dia tadi. Buatlah apa-apa pun. Pinta Aki Sahak masih memegang kepala lutut saya. Bila kena ni? Saya mengeluh pendek. Tiba-tiba je. Mak dah seorang mencelah. Lepas makan tengah hari tadi, dia rasa sakit dada. Langsunglah jadi macam tu. Jelasnya dalam keadaan yang rusuh. Aki tak buat apa-apa? Tanya saya perlahan. Nak buat apa? Jawabnya tersengih-sengih. Tok Kadi pun tak boleh nikahkan diri dia sendiri. Orang sakit macam Aki ni tentulah tak dapat nak ubati diri sendiri. Ujarnya ketawa macam menindir. Serba salah juga saya dibuatnya. Keadaan Aki Sahak memang tenat. Tetapi saya lihat dia tidak seperti orang sakit. Suaranya tetap tenang. Sekali-sekala dia terbatuk hinggalah keluar darah pekat dari mulutnya. Darah yang keluar dari mulut Aki Sahak itu seolah-olah orang yang mengalami luka parah. Kalau dibiarkan, mungkin Aki Sahak akan kehilangan darah. Ada juga orang yang mendesak Aki Sahak supaya dibawa ke hospital. Namun Aki Sahak enggan. Dia yang suruh Abang Amut segera memanggil saya. Sebenarnya, saya jadi bingung menghadapi keadaan yang demikian. Kalau Aki Sahak yang saya anggap sebagai guru sudah tidak dapat bertahan,
Bagaimana pula saya boleh membantunya? Saya sendiri tidak tahu apakah ubatnya. Kerana sebelum ini saya tidak pernah mengubati orang yang terkena racun ataupun santau. Lainlah kalau gangguan syaitan. Boleh juga saya mencuba-cuba. Penyakit macam ni jenis gangguan syaitan juga. Ujar Aki Sahak semacam mengetahui apa yang terbendung di jiwa saya. Macam mana saya nak mulakan? Saya serba salah. Buatlah macam mana pun. Desak Aki Sahak tersenyum pahit. Darah masih lagi mengalir apabila dia terbatuk. Saya hanya mencuba, tidak tahu apakah ayat-ayat tertentu harus digunakan. Saya merenung ke muka Aki Sahak tepat-tepat sambil berzikir khusyuk di dalam hati hinggakan terasa zikir itu menyeluruh ke segenap badan. Ketika ini saya dapat rasakan diri saya seperti ditolak kuat oleh satu tenaga, tetapi tenaga itu tidak berdaya menolak saya. Akhirnya saya tenggelam di dalam zikir. Saya tidak takut kepada apapun yang mencabar. Hanya berserah sahaja kepada Allah untuk meminta pertolongan dan perlindungan. Saya terus menyemadikan diri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Zal Jalil wal Ikram. Kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Demikianlah saya memulakan doa yang menyerahkan diri semata-mata kepada Allah. Lama saya menguatkan zikir saya, barulah saya merasakan diri saya cukup gagah. Kekuatan yang ada pada saya sudah cukup untuk menghadapi sebarang musuh yang berdampingan dengan syaitan. Saya melihat seorang lelaki tua yang pernah saya temui sedang mengambil mi yang rebung dikumpulkan di dalam satu balang. Puas saya mengingatkan di manakah saya pernah menemui orang tua tersebut. Orangnya kurus tetapi tinggi susuk tubuhnya. Dahinya sulah dan rambutnya jarang sedikit. Sudah dipenuhi uban hingga memutih. Tua kutuk. Keluh saya meluat melihat perangainya. Tidak sedar sudah tua tetapi masih mahu melakukan perbuatan yang dilaknati Allah. Sepatutnya orang tua seperti itu mestilah melebihkan amal ibadat. Mi yang rebungnya diambilnya tadi digaulkan dengan serbuk kaca yang ditumbuk halus. Kemudian balang berisi serbuk kaca bergaul mi yang rebung itu diasapkan dengan kemenyan. Setelah itu ditapakan sejauh dari kampung di satu tempat yang dirahsiakan. Orang tua itu memuja balang berisi serbuk kaca dengan mi yang rebung itu hinggalah timbul ulat seperti bubuk di dalamnya. Ulat-ulat ini menjalar di dalam gumpalan mi yang rebung yang seakan-akan rambut itu. Sebenarnya saya tidaklah nampak dengan jelas, hanya seperti bayang-bayang sahaja. Sebab itulah orang tua saya lihat hanya seperti bayang-bayang sahaja. Bagaimanapun memang saya cam mukanya kalau bertemu di mana-mana. Tua kutuk, keluh saya perlahan. Orang tua itu berpaling. Dia seolah-olah mendengar keluhan saya tadi. Sebaik saja melihat saya, dia berdiri bercakap pinggang menghadapnya. Orang tua itu cepat-cepat melontarkan serbuk kaca itu ke mata saya. Tetapi serbuk kaca yang dilemparkan kepada saya itu tersekat pada tembok yang memagari saya tiba-tiba. Kau berani datang ya? Pekik orang tua tersebut kelihatan marah. Orang tua macam awak ni patutnya banyakkan amal ibadat. Saya menyindir. Marah sangat saya kerana dicabar oleh orang tua berkenaan. Kau datang nak cabar aku? Dia mengancam dengan pandangan yang menggerunkan. Bukan fasal cabar-mencabar. Jelas saya mengerling ke arahnya. Kerja awak ni kerja syaitan. Jadi, menghamba kepada syaitan. Dilaknat Allah, ujar saya seterusnya. Dia semakin marah bila saya sindir begitu. Dia melepaskan beribu-ribu ekor ular mahu mematuk saya. Namun, ular-ular yang dilepaskan oleh orang tua itu semuanya terbakar hangus apabila saya hembuskan ayat-ayat yang tertentu. Bertambah marahlah lagi dia apabila dilihatnya semua ular-ular yang menyerang tadi terbakar hangus. Kemudian dia membawa saya ke lombok tempat anak Abah Amud mati lemas. Dia berlari-lari di atas air tersebut bagaikan berpijak dia di atas bumi. Orang tua itu ketawa berdekah-dekah bila melihat saya keheranan mematikan dia berjejak di atas air. Awak berkawan dengan puaka, berkawan dengan setan. Bentak saya mula mengancam dia. Melihatkan saya marah, orang tua itu semakin kuat tertawa. Dia bertandak di atas air lombong itu seolah-olah memperagakan kebolehan luar biasanya. Awak nak tunjuk kepandaian awak, ya? Saya cuba mengawal perasaan marah apabila diejek-ejek. Dia tidak menghiraukan kata-kata saya. Sebaliknya terus bertandak-tandak. Tetapi dia tidak pula menyerang saya seperti mula-mula tadi. Mungkin pada peringkat kedua, dia hanya mahu buat saya meradang sahaja. Memang inilah cara syaitan, mahu mengalahkan manusia. Dia sengaja mahukan kita marah supaya mudah baginya mencari kelemahan.
Mujurlah saya sedar akan tipu muslihat syaitan yang mahukan saya marah. Setelah dapat mengawal diri saya pun mula membacakan beberapa ayat Al-Quran dan mengembuskan ke arahnya. Air lombong tiba-tiba menggelegak dan cair. Orang tua itu tercungap-cungap lari mencari tanah daratan. Sahabat kau tak akan datang menolong. Saya mengejek dia. Kerana saya tahu dia lari ke lombong adalah untuk mendapatkan pertolongan syaitan yang menjadi sahabatnya. Sahabat kau akan dipanah petir kalau berani datang menolong kau. Kata saya lagi menyebabkan dia mulai marah. Kelak ketawanya tidak kedengaran lagi. Sebaliknya mendengus-dengus marah. Dia berpaling mahu menentang. Entah macam mana dia menjadi gemetar apabila bertentang mata dengan saya. Ketika ini saya sedang azan. Gema azan itulah yang menyebabkan syaitan yang diserunya tidak berani datang menolong. Nampaknya dia menggunakan puaka lombong itu untuk menentang saya. Suruhlah sahabat-sahabat kau. Saya terus mengejek. Selagi kau bersahabat dengan syaitan, selama itulah kau akan ditipu olehnya. Tidak mungkin syaitan datang menolong kau kalau dia tidak dapat mendapat keuntungan, kata saya lagi. Orang tua itu semakin marah, tetapi dia tidak berani menentang saya disebabkan syaitan yang diserunya tidak dapat datang setelah saya azan tadi. Bumi tempatnya berpijak juga bergegar menyebabkan dia terhuyang-hayang tidak dapat berjejak. Bertaubatlah dan kembali ke jalan Allah. Saya menyerunya. Dia tidak juga menyahut. Berlegar-legar dia mahu menyerang. Tetapi setiap kali dia mahu mencuba, gegaran bumi semakin kuat menyebabkan dia terhuyang-hayang tidak dapat berjejak. Orang tua ini memang manusia biasa. Tetapi dia menggunakan ilmu syaitan untuk kepentingan diri sendiri. Tidak hairanlah mengapa manusia demikian mudah tertipu kerana syaitan boleh memperdayakan mereka dengan janji-janji untuk memberi kekuatan, kekayaan, kemewahan atau apa sahaja yang dihajati. Syaitan akan memberikan mereka kebal tidak lut oleh besi. Syaitan menjanjikan kebolehan menyerang musuh dari jauh sahaja. Ia juga menjanjikan ilmu yang boleh gaib dari pandangan mata. Hal-hal seperti inilah menyebabkan manusia mudah terpedaya. Segala janji-janji syaitan itu adalah untuk sementara sahaja, iaitu selagi manusia mahu mengikut kepada perintahnya. Bagaimanapun syaitan akan lari meninggalkan manusia tadi apabila dia terseksa dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu manusia yang ditinggalkan oleh syaitan itu akan terseksa pula sebagai galang gantinya. Inilah yang terjadi pada orang tua berkenaan. Memang saya cam orang tua tersebut. Bagaimanapun saya terpaksa rahsiakan dia dari pengetahuan orang-orang kampung. Orang tua ini ada hubungan kekeluargaan dengan Abang Amut. Semasa saya membantu Aki Sahab mencari mayat anak Abang Amut yang tenggelam di dalam lombong, dia juga ada menyaksikannya bersama. Dialah yang mendesak ketua penyelam itu supaya meneruskan kerja mencari mayat tersebut dengan tidak payah pertolongan dari Aki Sahab. Apakah tujuannya, tidaklah saya ketahui. Apa yang awak sakit hati sangat pada Aki Sahab? Soal saya mengherdiknya. Dia mengacau hak orang, sahutnya marah. Apa yang dikacaunya? Kawasan ini kami yang punya. Kawasan apa? Kawasan anak ubat kami. Dia cuma menolong. Tidak, dia mengacau. Dia bawa ilmu Allah. Awak kata dia mengacau? Sindir saya. Orang tua itu menjadi serba salah. Memang ada niat dia mahu menyerang saya. Tetapi setiap kali dia mahu menyerang, terasa dadanya bagaikan kena pijak. Memang telah saya perhatikan sikapnya. Sebab itu, saya sudah mengentakkan tumit saya ke bumi dengan makrifat memijak jantungnya. Kalau awak berani, lepaskanlah kawan. Bentaknya pula mahu menerkam saya. Kalau sahabat awak boleh menolong, lepaskanlah sendiri. Sahut saya mengejeknya. Awak halang dia, macam mana dia nak datang? Katanya. Kalau awak handal, lepaskanlah halangan tu. Kata saya sengaja menyakiti hatinya. Berkali-kali dia cuba menerkam tetapi terasa jantungnya terpijak. Dia mengerang kesakitan bila terasa jantungnya seperti dipijak. Akhirnya dia memekik kuat melepaskan kemarahannya. Kau nak bunuh aku ke? Jeritnya menggema. Awak tu yang nak bunuh Aki Sahab kan? Soal saya kuat sedikit. Pasal dia nak bunuh sahabat aku. Jawabnya pula membentak. Kalau awak tak mahu malu, pergi sekarang. Perintah saya masih tidak melepaskan tumit yang dihentakkan ke bumi. Kalau maafkan saya, kalau tidak awak malu, keluarga awak pun akan malu. Saya mengingatkan dia. Biar mati aku takkan mengalah dengan kau. Dia berkeras tidak mahu mengalah. Mengapa kau beri Aki Sahab santau? Jerkah saya apabila dia berkeras tidak mahu berundur. Kau fikir kau boleh selamat? Ayat-ayat Allah lebih berkuasa dari santau. Kau tahu?
ujar saya seterusnya. Untuk mengujinya, sengaja saya lepaskan tumit dari menekan bumi. Serentak dengan itu, dia menerkam saya. Bagaimanapun belum sempat dia sampai kepada saya, orang tua itu jatuh terhampar ke bumi. Saya menghembusnya dengan surah Al-Fatihah hinggakan dia terlambung tidak dapat bertahan. Kemudian, saya susuli dengan surah Al-Ikhlas. Ketika ini berpuluh-puluh bukit berterbangan menimpa ke atas dirinya. Dia terhimpit di bawah bukit-bukit yang berterbangan. Kau tidak akan dibantu oleh sahabat kau. Dia juga akan hancur kalau cuba mendekati. Saya menyuruhnya berulang kali. Setelah saya melihat dia tidak bergerak di bawah himpitan bukit-bukit yang berterbangan, barulah saya mengembalikan diri saya seperti sedia kala. Saya masih menghadapi Aki Sahak yang terbaring. Dia kelihatan lemah sedikit. Darah juga sudah mulai kering dari mulutnya. Di samping itu, air kelapa muda yang sudah didoakan oleh Abang Amut tadi diseduhkan ke mulut Aki Sahak. Saya tahu Abang Amut mendoakan peluh roh, iaitu mengatasi bisa racun. Tetapi peluh roh yang diberikannya belum lagi berkesan. Walaupun keadaan Aki Sahak sudah ada reda, dia masih juga terbatuk-batuk. Bahang panas di dadanya terasa berwak-wak. Lalu saya pun meminta air sejuk dari Mak Dah Saudah. Pada sangkaan saya, dia mahukan air minum, maka mereka pun memberikannya kopi O. Bukan saya yang nak minum, ujar saya tersenyum kerana geli hati. Air nak buat ubat, jelas saya. Barulah Mak Dah Saudah mengulurkan kepada saya satu jug air sejuk. Saya membacakan Yasin 3 kali. Ketika itu air tersebut diberi minum kepada Aki Sahak. Kira-kira 10 minit selepas dia minum air tersebut, Aki Sahak muntahkan darah dengan lendir-lendir putih. Saya suruh muntah itu ditadah ke dalam besen supaya tidak habis tempat tidur. 3 kali Aki Sahak terjeluih muntah. Kali yang ketiga muntahnya tidak lagi berdarah, tetapi segumpal rambut sebesar penumbuk, serbuk kaca dan miang rebung. Setelah semuanya habis keluar, barulah kelihatan Aki Sahak terkulai lemah akibat keletihan. Disebabkan keadaan baru pulih, saya pun menyuruh Aki Sahak tidur sahaja. Jiran-jiran pun saya tidak beri mengganggunya. Biarlah jangan ditanyakan apa-apa sehingga Aki Sahak benar-benar pulih. Biasanya dalam masa seminggu barulah ada perubahan sedikit. Kerja siapalah agaknya? Sali menggertak bibir. Barulah dia mahu bersuara setelah melihat Aki Sahak tidak lagi terbatuk-batuk. Siapa agaknya Ustaz? Abang Amut pula bertanya. Manalah kita nak tahu, sahut saya lemah. Sebenarnya saya juga terlalu letih. Pada lahirnya memang nampak saya duduk sahaja di situ. Tetapi keletihan yang saya alami seolah-olah baru sahaja mengangkat beban yang berpikul-pikul. Kalau kita tahu siapa orangnya. Sali menumbuk-numbuk tinju ke tapak tangan. Kalau tahu orangnya, aku pijak-pijak kepalanya, aku tergajang dia. Gerutunya macam menyimpan dendam. Saya mendiamkan diri saja. Biarlah Sali melepaskan geramnya. Saya tahu dia juga tidak akan bertindak kerana dia tidak tahu siapakah yang akan didendaminya. Tugas saya sudah selesai, iaitu cuba mengubati Aki Sahak. Soal membalas dendam bukan kerja saya. Sebab Allah sendiri menjanjikan setiap perbuatan yang baik ada ganjarannya di akhirat. Dan setiap perbuatan jahat ada balasannya juga di akhirat. Hati binatang. Sali masih lagi merungut marah. Kalaulah saya terangkan siapakah orang yang ternampak oleh saya, mungkin Sali sanggup menyerangnya. Tetapi saya tidak boleh memberitahunya. Kadangkala bayangan yang kita lihat itu tidaklah semestinya benar. Boleh jadi orang yang berniat jahat itu menjelmakan dirinya seperti orang lain. Sudah tentulah kita menganiaya orang apabila kita memberitahu apa yang kita lihat. Sebab itulah arwah Tok Aki saya melarang menyebutkan orang yang kita lihat melalui bayangan itu kepada keluarga pesakit. Ditakuti mereka akan bertindak membalas dendam. Ustaz tak tahu siapa orangnya? Tanya Sali semakin kejam menggertak bibir. Tidak, saya menggelengkan kepala. Kita baca Yasin ramai-ramai. Abang Amut pula mencadangkan. Kita balikkan semula pada orang yang membuat Aki Sahak. Katanya membayangkan kemarahannya yang membakar perasaannya. Dia berkisar panggung. Maafkan saya, dia berkisar punggung bagaikan mahu melompat menerkam sesiapa sahaja. Jangan diikutkan perasaan. Aki Sahak pula membuka matanya perlahan. Rupanya sejak tadi dia mendengar sahaja perbualan kami. Jangan ikut perasaan.
Kau boleh bacakan Yasin dengan niat nak membunuh orang. Kalau Allah makbulkan, kau mesti ingat dosanya. Dosanya tetap dosa membunuh juga. Suara Aki Sahab masih lemah tetapi nadanya keras. Orang hati binatang yang buat ni. Sahut Salim menggepal tinju kejap-kejap. Kemudian meninju-ninju kepala lututnya. Habis kau nak ikut pula jadi hati binatang? Soal Aki Sahab bangun perlahan-lahan bersandar pada bantal. Kalau kau nak balas juga, kau pun sama macam dia. Sama berhati binatang. Aki Sahab mengingatkan. Sali tidak berani membantah cakap Aki Sahab lagi. Bukan saja Aki Sahab itu gurunya, tetapi juga pangkat papa saudaranya pula. Mak dan Saudah itulah mak saudara Sali. Sebab itu dia tidak berani sangat membantah-bantah dengan Aki Sahab. Allah lebih maha mengetahui. Jelas saya setelah Sali terdiam dimarahi oleh Aki Sahab. Kalau setiap hari sekurang-kurangnya kita melafazkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali di dalam solat kita ketika membaca Al-Fatihah, iaitu hanya kepada engkau aku sembah dan hanya kepada engkau aku memohon pertolongan. Mengapa kita mesti membalas dendam? Mengapa kita tidak mematuhi ikrar kita dengan Allah? Kata saya mengerling kepada Sali. Sali terdiam. Terasa juga dia sudah terlanjur bercakap mengikut perasaan. Ketika inilah terdengar seorang perempuan memanggil Pak Semail, iaitu ketua kampung dari tengah halaman. Pak Semail yang duduk di belakang saya terkejut juga bila ada orang mencarinya ketika itu. Sedangkan Aki Sahab masih lagi belum pulih akibat termakan santau. Ada Abang Main di sini? Perempuan itu bertanya dari tengah halaman sebaik saja pintu serambi dibuka oleh Mak Dah Saudah. Oh, kau tadi Sumi, naiklah. Pelawak Mak Dah Saudah yang masih berdiri di muka pintu. Ada Abang Mail di sini? Ulangi perempuan yang dipanggil Sumi oleh Mak Dah Saudah itu. Ada. Beritahu Mak Dah Saudah. Macam mana pun, kau naiklah dulu. Dia mengajak Sumi untuk naik ke rumah. Belum sempat Sumi menyahut, Pak Semail sudah pun berlari dan berdiri di belakang Mak Dah Saudah. Apa hanya Sumi? Tanya Pak Semail bimbang. Berdebar juga hatinya bila adiknya itu datang memanggil dia ke situ. Sumi tidak terus memberitahu. Dia kelihatan rusuh sedikit tetapi masih juga tercekat di tengah halaman. Apa halnya? Tanya Pak Semail lagi. Rumah kami dilanda ribut. Jelas Sumi tergagap-gagap. Abang Fakir terperangkap di dalam runtuhan rumah itu. Dia tersedu-sedu menahan perasaannya yang menyebab ke dada. Ribut apa pula? Pak Semail keheranan kerana kampung itu tidak pun dilanda ribut. Tidak ada tanda ribut ataupun hujan yang melanda. Kampung itu tetap cerah dengan cahaya matahari petang memancar bersih. Macam mana boleh ada ribut? Rumah kau bukan jauh dari sini. Ujarnya sambil beristighfar beberapa kali. Entahlah. Suami menggiling kepala. Tapi ribut kencang tadi saya ada di rumah. Saya sempat terjun ke tanah sebelum rumah itu roboh. Jelasnya perlahan. Dia juga heran kerana kawasan rumah Aki Sahab itu tidak ada pula kesan-kesan dilanda ribut. Kalau ada ribut melanda, tentulah habis sebuah kampung ini terlibat. Inilah yang menghairankan mereka. Marilah kita pergi tengok Pak Fakih. Saya mencadangkan. Saya bersama beberapa orang jiran lelaki yang ada menziarahi Aki Sahab terus mengikut Pak Semail. Apabila sampai ke rumah Pak Fakih, memang semuanya terkejut melihat keadaan di situ. Rumah Pak Fakih habis musnah ditimpa kayu jongkang kalang. Mereka bertambah hairan bagaimana Sumi boleh terselamat kalau melihat keadaan rumah tersebut. Pokok kelapa tidak kurang dari 8 batang bertupang dinding menimpa rumah. Pokok durian juga melintang menghampap dari tengah bumbung. Kalau mahu dikira sempat melompat ke tanah, memang tidak masuk akal langsung bagaimana Sumi boleh terselamat. Mujurlah juga cucu-cucu mereka tidak ada di rumah ketika itu. Kesan ribut juga jelas di sekitar kawasan rumah itu kerana banyak pokok-pokok yang patah dahan. Macam mana ribut di sini aja? Keluh Sali yang sama mengikut kami tadi. Kencang betul ributnya. Beritahu Sumi yang masih dalam ketakutan. Tengoklah, pokok-pokok tu masih lagi terbongkar akar. Katanya lemah. Habis macam mana Mak Sumi lepaskan diri? Tanya si Tonel pula. Entahlah, ujarnya gemetar mengendangkan peristiwa yang menimpa dirinya. Mak Sumi rasa macam mati hidup balik. Dia mengesat mata dengan ujung lengan bajunya. Terpaksa pula masing-masing mengambil kapak dan gergaji untuk memotong kayu yang jongkang kalang menimpa rumah Pak Fakih. Hampir 2 jam barulah kawasan rumah itu dapat dibersihkan. Kira-kira sudah dekat masuk maghrib, barulah mayat Pak Fakih ditarik keluar dari bawah pokok durian. Kepalanya berkecam remuk.
Mata, hidung dan telinganya dipenuhi dengan darah yang pekat. Memang fakihlah yang saya lihat ketika saya mengubati Aki Sahak tadi. Tetapi saya tidak mahu memberitahu sesiapa pun tentang Pak Fakih itu. Biarlah mereka semua menyangka Pak Fakih menemui ajalnya apabila rumahnya dilanda ribut.